Yang berusaha dan berdedikasi Ibu Rosniati Mansur bersama Menur Iman yang dialu-alukan hadirin pencari ilmu dan penginfak istiqamah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita masih terpilih untuk menyuarakan pengajian dalam menghayati kehidupan berumah tangga suri teladan akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita mulakan halakan ilmu kita dengan bacaan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Luman Mahta bagi memohon keberkatan majlis sekaligus menyambung pengajian kita pada halakan ilmu pada pagi. Lihat tafadhal maskura ya Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah usia kami, masa kami dalam bulan Rajab ini dan Sya'ban akan datang nanti serta sampaikan kami kepada Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, serahkanlah kami kepada Ramadan dan serahkan Ramadan kepada kami serta terimalah segala amalan kami dalam bulan Ramadan ini nanti insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sihat walafiat saya doakan semua jemaah Gema Nur Iman pagi ini walau di mana sahaja berada. Mungkin ada ibu-ibu, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik yang berada di Kelantan ke Ganong ke ataupun mana-mana tempat yang terkesan dengan banjir, kita dapat maklum. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dan kita bersabar melaluinya insya-Allah. Mari kita teruskan pengajian kita pagi ini, pengajian sirah, pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk muka surat 109 ya. Muka surat 109, Asam Garam ke-35, tajuknya Nabi Tumpang Rezeki Hamba. Ya, dapat semua ya. Muka surat 109. Nabi Tumpang Rezeki Hamba. Kalau kita belik ke depan sikit, muka surat 109, muka surat 110, tajuknya Nabi dan Safiyah Kemalangan. Saya saja nak sebut ni kerana kita akan baca satu hadis ini sahaja untuk kali ini bagi bab 2 ini. Kita tak sambung pada hadis yang selepas pada tu. Hadis selepas pada tu dia ada tema yang tersendiri, kita kena asingkan saya kira. Walau bagaimanapun, hadis yang kita akan baca ini akan membawa kita membaca 2 lagi hadis di tempat yang lain. Itu gambaran kuliah kita pada pagi ini. Baik, apa cerita dia tuan-tuan? Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh ummuna Sayyidatuna Aisyah. Masya-Allah, kita berterima kasih kepada beliau. Allah. Qalat, dia berkata, kana fi Barirah 3 sunan. Berlaku kepada Barirah 3 sunnah. Ini menunjukkan keberkatan seseorang itu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah zaman persyariatan sedang turun, kan. Dan peristiwa yang berlaku dan syariat hadis ataupun ayat Quran yang turun itu dia respon kepada situasi yang sedang berlaku. Sebagaimana hadis atau sebagaimana ayat tayamum syariat turun ayat tayamum berlaku berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah, kan, berlaku pada diri dia yang hilang, asal dia hilang kalung, nanti kita jumpa kisah dia hilang kalung, lalu berlaku kesusahan, turun ayat, dan itu menjadi kalau itu menjadi perhatian para sahabat ketika itu. Berlaku peristiwa dia berkaitan dengan orang itu,
Maka ini satu benda yang kata istimewa. Jadi pada Barirah diperhatikan ada paling tidak 3 kali atau 3 perkara yang berlaku berkaitan dengan kes dia. Ni nak bagi kita rasa Allah ni bukan orang biasa-biasa ni, walaupun biasa statusnya pada ketika itu, namun saja sahabat Nabi, walaupun dia hamba, walaupun dia orang biasa, tapi dia sahabat Nabi, masya-Allah, kita ala ra'sul ain. Kita menyanjung tinggi dia. Baik. Kana fi Barirah thalathu sunan. Berlaku pada Barirah 3 sunnah, yakni 3 berkaitan dengan agama. Pertama, ataqat fa khuyyirat. Dia merdeka, diri dia merdeka, lalu dia diberi pilihan. Ringkas saja. Yang ni saya kata kita kena baca hadis yang lain pula. Kita baca dulu. Peristiwa pertama, dia merdeka. Makna kata dia hamba. Lalu satu ketika dia dapat kemerdekaan diri dia, lalu dia diberi pilihan. Pilihan apa? Pilihan sama ada nak kekalkan perkahwinan dia ataupun tidak. Sebab masa dia jadi hamba tu, dia bersuami isteri. Dia isteri kepada suami dia lah, dan mereka berdua hamba. Tapi apabila dia merdeka, dia seorang sahaja merdeka, diberi pilihan pada dia nak teruskan perkahwinan dia ataupun nak bubar. Ini sunnah yang pertama. Yang pertama berkaitan dengan diri dia. Yang kedua, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u liman a'taqa. Syariat ataupun sunnah yang kedua berkaitan diri dia, iaitu Nabi pernah sebut al-wala'u liman a'taqa. Hak wala bagi orang yang memerdekakan hamba. Juga kita tak jelas apa cerita ni. Yang ni yang nak kena, saya kata dia akan bawa kepada hadis yang lain pula. Kita teruskan dulu tuan-tuan. Itu 2. Adapun yang ketiga, kata Sayyidina Aisyah, wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa burmatun 'alan nar. Pernah satu hari Nabi masuk ke rumah, di rumah Sayyidina Aisyah. Pada masa itu di dapur sedang ditanak, sedang atau berasap, sedang berapi, ada burmah, ada periuk atas dapur. Maknanya sedang masak sesuatu. Nabi masuk ke rumah Sayyidina Aisyah. Faqurriba ilaihi khubzun wa udmun min udmil bait. Jadi Nabi duduk, maka ini adab lah sebagai seorang isteri yang menyambut suami kan. Ini biasa berlaku, dan Sayyidina Aisyah sebagai isteri Nabi, kita boleh belajar dari sini. Nabi suami balik kan, dihidangkanlah kita makan ataupun minuman. Faquriba ilai khubzun, lalu dihidangkan kepada baginda roti, wa udmun minal bait, dan udum mesti terjemah apa ya? Dan kuah. Roti dan kuah, min udmil bait. Lebih tepat kita boleh ganti kat sini. Udum di sini ialah pencicah, begitu. Udmil bait, pencicah yang biasa ada di rumah. Apa yang biasa ada di rumah? Bukan rumah kita lah, rumah pada zaman Nabi tu. Kalau tanya saya, pencicah yang wajib ada di rumah saya, orang Kelantan, pencicah tu lah. Sos kepuk tu kan. Sos, kicap kalau kita ada. Kalau Kelantan ada pencicah sendiri dia tu kan. Mungkin abudu kalau ni. Zaman Nabi apa dia punya? Budu lah sedapnya Kelantan. Koyok. Budu, nanti kena sebut juga orang Melaka, Cencaluk, ada lah masing-masing dia punya pencicah kan. Zaman Nabi juga begitu. Orang Arab juga begitu, dia ada budaya dia pencicah-pencicah tersendiri. Zaman Nabi apa pencicah ya? Udum dia, iaitu khal. Pencicah zaman Nabi khal, iaitu apa, cuka. Baik cuka kurma pada masa itu. Dan itu benda yang wajib ada. Benda paling asas ada di rumah Nabi dan para sahabat Nabi ketika itu. Sebab itu Nabi pernah sebut ni'mal udum khal. Pencicah terbaik ialah khal. Jadi ulama bincang kenapa Nabi sebut ni. Sebab background dia itu benda paling lekeh lah. Tak ada benda nak makan dah, cicah dengan cuka. Tapi Nabi puji Allah, ni lah sebaik-baik cuka, sebaik-baik pencicah. Menghargai benda yang lekeh, tapi itu dia sentiasa ada. Itu ni nikmat-nikmat pencicah. Hari ni orang gunakan hadis itu untuk nak jadikan sebagai orang kata testimoni jual beli, jual cukai apa. Bukan salah tu, itu lah dikaitkan dengan apa Nabi minum cuka apa semua tu.
Itu. Tapi nak lebihnya pada komersial. Kita tahu memang itulah keadaan ketika itu. Jadi nak kata dalam hadis yang ini Nabi disambut dan seadanya sahaja yang ada masa itu roti dan cuka. Itu makanan paling basic lah masa tu kan. Itu benda biasa. Kalau Kelantan zaman saya kecil dulu teh cecah sekut tawa. Oh, tu lain. Sedap lah tu. Tapi mari duduk di Sekut tawa kecil tu tak sedap. tu. Tu tak rendah dalam air. Air teh tu kak tunggu dia bekak mata. Oh, alah sedap. Oh, kenyal pada waktu dah sampai pagi. Kita ada kita. Jadi begitu. Cuma situasi tu apa kenikmatan itu berlaku kampung dia kat kampung suasana dia. Mari KL dia tak apa nak jadi. Dia kita nilai nah. Baik, kembali pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dihidangkan kepada Nabi. Seringkas itu makanannya. Baik. Walhal tadi Nabi masuk ada periuk sedang ditanam. Faqal Nabi pun sebut alam aral burmah. Tadi macam ada nampak apa periuk. Masak mana ada benda sesuatu tapi hidang benda ni saja. Hidang ni saja apa cerita ni. Itu Nabi tak ni bahasa halus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tahu perkara yang katalah kita benda di dapur. Kalau Nabi tak tahulah. Kalau tidak diberitahu ini Nabi sebagai manusia. Apa yang dimasak tak tahu. Dan sebab itu jangan ada bahkan ada qasidah menyebut Nabi yang mengetahui perkara yang gaib. Ini salah. Nabi sebagai manusia yang biasa tak tahu, Allah tak beritahu tak tahulah. Cuma halusnya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita perhati. Kalau kita ada sangkaan lah gitu. Duk masak ke dia waktu-waktu baik kalau kita lah kita suami hidang macam ni tahu isi tengah masak apa kita ada sangka buruk. Tapi Nabi dia tanya macam tadi ada benda masak, ada kulit terdapur. Dia kias. Baik. Lalu orang beritahulah ke Nabi sama ada Sayyidatina Aisyah sendiri ataupun hamba yang ada ketika itu. Faqil dikatakan, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah benda yang dimasak itu lahmun tusuddiqa bihi ala barirah. Wa anta la ta'kulu sadaqah. Ya, memang tengah masak sesuatu tu iaitu daging. Apa sebut daging, sini tak tahu daging apa, daging kambing, barangkali daging unta pun jadi. Daging yang disedekahkan kepada Barirah. Ini nama Barirah muncul lagi. Ini kali yang ketiga. Daging sedekah kepada Barirah. Wa anta la ta'kulu sadaqah. Tapi kami tak nak hidang kepada Rasulullah Tuan. Sebab Tuan tak makan sedekah, tak makan barang sedekah. Ini hukum khas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil khasais, perkara-perkara khas berkaitan dengan Nabi yang tidak kepada umat dia. Ada perkara yang haram bagi Nabi tapi halal bagi umat dia. Antaranya ini sedekah. Sedekah haram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah ni apa? Iaitu pemberian derma, pemberian daripada seorang kepada seorang itu atas dasar nak tolong. Itu sedekah. Dan juga termasuk sedekah ialah zakat. Itu sedekah. Dalam Al-Quran tidak ada perkataan zakat, tapi ada perkataan sedekah yang merujuk kepada zakat. Iaitu benda kita beri lebih pada sekian nak tolong. Itu sedekah. Beza dengan hadiah. Mungkin barang tu sama. Nilai barang tu sama, tetapi niat kita yang membezakan. Sedekah tadi, kita kata gula lah, kata sekilo Kelantan, kalau kita jalan orang buah tangan dia gula. Gula apa susu teh, tu buah tangan wajib lah. Baik, paling basic. Boleh jadi kita pergi ke rumah orang tu, yang kita beri tu gula susu teh tu atas dasar sedekah. Tengok tuan rumah ni sian anak ramai ni. Boleh jadi barang yang sama. Ya, siapa ni? Barang yang sama, kita pergi rumah siapa, adik kita, saudara kita, tapi kita tak beri atas niat kita bersedekah, tapi hadiah. Sebab dia orang kaya, orang yang taklah susah, tapi kita bawa juga kat buah tangan sebagai ingatan, sebagai itu hadiah. Nampak? Barang sama tapi niat itu yang berbeza. Ini sedekah. Kata diberitahu Nabi, ada daging yang sedang dimasak, daging itu disedekahkan kepada Barirah. Dia hamba, dia orang susah. Dan kita secara isyarat kita boleh tahu bahawa yang ni bukan sekadar sedekah biasa tetapi zakat. Kerana diberi kepada hamba, kita spesifik ni dia orang susah. Baik. Dan Nabi tak makan barang sedekah. Okey, itu penjelasannya. Lalu Nabi pun kata, qal
huwa 'alaiha sadaqah wa lana hadiyah. Betul, dia dapat atau bagi diri dia, baginya itu sedekah, dia dapat sebagai sedekah. Walana hadiyah. Tapi kalau kita makan, kalau Barirah beri kat kita, itu dah jadi hadiah. Ha, begini, asalnya daging itu diterima oleh Barirah melalui jalan sedekah. Orang beri atas itu sedekah atau zakat. Baik. Dapat kat Barirah. Mana jadi hak milik penuh Barirah. Baik. Kalau Barirah dah duduk serumah Sayyidatina Aisyah Nabi. Kalau Barirah nak ajak makan sekali, boleh tak Nabi makan? Boleh tak si Nabi makan? Boleh. Barirah itu barang dia dah. Barirah tidak mensedekahkan kepada Nabi. Oh, Nabi kesiannya, Nabi miskin. Tak. Tapi ini hadiahlah kita makan sama-sama dengan Tuhan. Maka boleh. Ini Nabi nak jelaskan. Maka di situ menjadi dasar kepada muamalat dalam Islam. Bagaimana untuk satu kita nak kira, nak ukur, nak tahu kita boleh terima tak salah satu perkara itu. Itu kita huraikan lebih lanjut selepas pada ni. Itu 3 sunnah yang berlaku pada diri Barirah. Sunnah di sini kita sebut syariat. Istimewanya Barirah. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam Kitabun Nikah dalam bab wanita merdeka menjadi isteri hamba, menjadi isteri kepada hamba lelaki. Imam Al-Bukhari dia ambil hadis ini nak sorot dari satu sudut hukum, iaitu boleh ke tidak seorang wanita merdeka menjadi hamba, menjadi isteri kepada hamba lelaki, suami dia hamba. Jadi digunakan hadis ini. Dan ada hadis-hadis yang lain. Kita dalam bab perbincangan rumah tangga ni, kita ambil dari sudut tadi, saya sebut Nabi tumpang rezeki hamba. Dalam kita bincang tentang susah senangnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita tengok tadi makanan yang ada di rumah Nabi ketika itu untuk hidangkan roti dengan cuka saja. Yang kedua, Nabi nak merasa, Allah, Nabi nak daging merasa kata makanan yang hamba tu dapat, dan dalam orang kata sekaligus dia menjadi landasan syariat lah. Ini menggambarkan kehidupan Nabi yang kita bincang sebelum pada ni, kehidupan Nabi yang sangat kata bersahaja, yang sangat bersederhana. Kalau kita lah sebagai tuan, orang yang ni, kita ada, bukan kita hamba hari ni, kita ada bibit, ada orang gaji. Tak ada lah, kita ada, mungkin ada maruah, tapi kita ada rasa tak kena lah aku nak tumpang, nak makan sekali yang apa tuan ni, hamba kita ni, kita punya apa orang gaji kita baru dapat, biarlah dia menikmati, kita ada duit kita beli sendirilah. Itu kita dalam keadaan yang senang lah. Tapi Nabi SAW masa itu nak dapat orang kata daging itu pun, itu jangan dapat pula ni peluang tadi, nak merasa sikit. Jadi ini saya sebut Nabi tumpang rezeki hamba. Baik. Habis hadisnya tuan-tuan. Habis hadis kita tentang yang kita baca ini, dan bab tentang rumah tangganya saya ingat sekadar itu sahaja. Cuma saya kata alang-alang kita dah baca hadis ini, kita meneroka keluasan ilmu Islam, kita meneroka bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luas daripada yang kita sangka. Jadi kita ambil peluang untuk kembangkan hal ini. Saya sebut tadi ada 2 sebelum kita bincang takhir, ada 2 sunnah yang awal-awal disebut tu kita perlu faham, perlu orang kata jelaskan. Untuk itu kita kena baca hadis yang lain. Cuma sebelum pada itu jelas kita berhenti setakat ini untuk hadis ni. Kita dah takkan pulang, takkan terujuk balik daripada hadis ni. Kita nak pindah kepada hadis yang lain. Sebab itu saya tanya sebelum kita berpindah, jelas tak hadis ni? InsyaAllah jelas, Ustaz. Baik. Kalau seorang respon, kira wakil pada semua lah. Kalau tak jelas, beritahu. Kalau itu, Nur Rahmatullah, kita sebut kata Sayyidatina Aisyah, berlaku 3 sunnah terhadap diri Barirah. Yang pertama, dia merdeka lalu diberi pilihan. Yang kedua, Nabi sebut al-wala'u liman a'taq. Hak wala' itu bagi orang yang memerdekakan. 2 ni, kita pergi yang 2 dahulu. Yang 2 sebab hadisnya ada dalam buku yang kita hadap ini. Kita kena ke muka surat, sekejap saya tanda. Muka surat 194, buku yang sama. Muka surat 194. Jumpa tuan-tuan?
Muka surat 194. Aisyah beli sendiri. Betul, Betul. betul. Asam garam 77 ni kita langkau secara automatik dia masuk bab 3. Bab 3 berkenaan dengan berdikari. Kita rakamkan hadis-hadis bagaimana Nabi dan juga isteri Nabi, mereka berdikari, taklah bergantung sepenuhnya kepada Nabi gini. Dan mereka ada, saya sudut lain mereka ada kita tengok ada bukan autonomi ya, ada kelapangan, ada keluasan untuk mengurus kehidupan mereka tersendiri, tidak dikongkong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak begitu ya. Ini antara hadisnya. Dia berkaitan dengan Barirah tadi. Asam garam 77, Sayyidina Aisyah beli sendiri. Ada dua hadis, kita baca satu-satu insya-Allah, dan dia hadis yang sama. An Amrah bin Abdul Rahman an anna Barirah. Hadis ni riwayat Amrah binti Abdul Rahman. Saya tak sempat nak tanda, nak perkenalkan siapa beliau ni. Jangan-jangan kita dengar perawi wanita ni, tu patutnya kita cerita. InsyaAllah nanti kita ulang balik hadis ni. Amrah binti Abdul Rahman menceritakan, anna Barirah ja'at tasta'ina Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Pernah satu ketika Barirah datang meminta tolong daripada Sayyidina Aisyah ummul mu'minin. Faqalat laha, lalu Sayyidina Aisyah pun kata kepada, terjawab kepada Barirah, in ahabba ahluki an asubba lahum thamanaki sabbatan wahidatan fa'u'tiqaki fa'alt. Nah, kalau tuan awak setuju, saya boleh lunaskan harga dirimu sekaligus, saya boleh merdekakan awak, saya akan buat. Apa yang diminta nanti kita baca dalam hadis yang kedua, tapi kita boleh nampak dah gambaran dia. Fadzakar Barirah dzalika li ahliha. Lalu Barirah dapat orang kata hajat dia tu, Sayyidina Aisyah nak penuhi, seronoklah dia kan. Dia pun balik kepada tuan dia, beritahu hal itu. Faqalu, lalu tuan dia pun jawab, la, tak nak. Melainkan melainkan an yakuna wala'uki lana. Kami tak nak terima, tak nak. Nak beli tak nak. Tapi bolehlah. Begitu pandai dia bernego. Boleh. Tapi boleh kalau dia nak beli awak, boleh. Tapi hak wala awak kami pegang juga. Sekali lagi persoalan wala itu apa cerita dia. Itu hukum yang syariat yang pada hari ini mungkin kita tidak apply lagi. Kita baca hadis yang kedua. Ini hadis ini riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab membebaskan budak, maksudnya hamba, dalam bab menjual hamba mukatab jika rela. Baik. Hadis yang kedua, mari kita baca. Sayyidina Aisyah menceritakan, Barirah datang dan berkata kepadaku, saya membuat kontrak untuk memerdekakan diri saya dengan tuan saya dengan bayaran 9 uqiyah. 9 uqiyah. Setiap tahun dengan 1 waqiyah. Jadi tolonglah saya. Ini situasi Barirah yang kita mungkin pertama baru kenal hari ini. Yang kedua kita kenal dia, situasi dia bagaimana. Dia hamba wanita kepada tuan dia. Saya tak baca catatan siapa tuan dia. Sahabat Nabi, orang Madinah. Ya. Dan dia bukan hamba, hamba ada banyak kategori. Antara kategori dipanggil hamba mukatab. Kita baca tadi tajuk hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba bukan separuh masa, tapi hamba yang bertempoh. Dia ada macam mana perjanjian kontrak dengan tuan dia apa. Aku jadi hamba, bekerja selama berapa tahun ataupun dapat bayar berapa harga sekian, sampai cukup syarat tu aku merdeka. Ini kontrak. Ini mukatab. Sebab itu antara hamba mukatab. Siapa lagi kalau kita ingat? Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Dia juga hamba masa Nabi datang Madinah dan dia mukatab, hamba mukatab pada seorang Yahudi. Dia punya kontrak dia, dia kena siapkan kebun, kena tanam 300 batang kurma, 300 pokok, anak pokok kurma. Tapi masa tu dia orang kata okey lah dia jadi hamba tu. Sebenarnya dia orang merdeka dari Parsi ke Syam. Lepas tu dia pindah, mati guru dia nak mencari orang kata Nabi akhir zaman. Lalu tuan guru dia kata, kalau kau nak cari ni, cuba cari di tempat yang banyak pokok kurma, nak menanti Nabi akhir zaman ni. Dia pun usaha. Kat situ masa tu ada beberapa pilihan, di Khaybar, di Yamamah, dan dia betul lah dia punya orang kata
takdir Allah usaha dia, dia punya agakkan kata Madinah. Pergilah dia Madinah. Pergi dalam keadaan tak, orang kata apa, dalam keadaan selai sepinggang, tak ada harta, tak ada apa, maka dia jadi hamba. Ada orang keadaan begitu. Sebab itu sistem hamba ni jangan kita pelikirkan, dia boleh jadi jalan keluar kepada orang tertentu. Bagaimana Salman Al-Farisi. Macam mana dia nak duduk satu tempat negara orang dengan tak ada duit, tak ada apa semua ni, dia jadi hamba. Jadi hamba tapi dengan berkontrak. Itu dikontrak dengan orang Yahudi tuan dia tu, kena tanam 300 pokok. Dan tak lama Nabi hijrah Madinah. Nabi hijrah Madinah dan insya-Allah, macam mana saya tak niat sebenarnya nak cerita pasal Salman ni, boleh ya? Salman Al-Farisi dapat berita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, dia test Nabi. Dia test Nabi. Betul tak ni Nabi yang tu? Dan nak tahu macam mana betul tak betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu betul-betul Nabi, iaitu mesti ada khatam, mesti ada khatamun nubuwah. Pada badan Nabi mesti ada cop, tanda, yang ni tanda kenabian. Yang tu disebut dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Injil, Taurat yang dia pelajari. Jadi itu dia test. Dan cara yang lain, kedua, dia nak tahu, iaitu Nabi dia tak ambil sedekah, dia tak makan duit sedekah, barang sedekah, tapi dia terima hadiah. Itu dua. Eloklah kita bincang tadi kan. Jadi satu hari dia datang. Masa awal Nabi sampai Madinah, dia datang jumpa Nabi, dia bawa satu bekas kurma yang diusahakan Nabi. Nabi kenal dia siapa ni, Salman. Kata, Salman ni apa ni? Ni sedekah saya nak bagi kat tuan, bagi kat kawan-kawan, sahabat-sahabat ada. Nabi pun kata, tak, aku tak terima sedekah. Tak apa. Sama kata, okey, tanda dia. Baliklah dia. Hari tu selesai balik. Esok datang lagi, bawa benda yang sama. Bawa bekas kurma yang sama semalam. Datang hidang kat Nabi. Nabi kata apa ni? Ini hadiah saya. Nabi kata, okey, jom. Nabi pun ajak sahabat Nabi makan. Okey. Orang kata ni, orang kata tick the box lah. Ni betul ni tak Nabi. Kemudian dia duduk sembang dengan Nabi, apa semua tu, duduk perhati Nabi, duduk belakang Nabi, dia duduk pusing. Dia nak tengok sebab khatam nubuah tu duduk di mana? Dia duduk di belakang badan, dari badan Nabi, belakang badan Nabi, di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tahu, Nabi tahu apa dia punya misi dia, apa dia kehendak dia. Lalu panggil dia dekat, kata, "Mai sekejap, mai dekat." Lalu Nabi jatuhkan ridak Nabi, selendang Nabi. Maka nampaklah apa khatam nubuah, masuk Islam terus dia. Ni Salman Al-Farisi. Sudut yang lain kita tahu bahawa pemakaian zaman itu, ya, ridak bukan hari ini. Ridak kita hari ini kita pakai atas badan, atas baju kita yang lain. Zaman itu Nabi dan sahabat Nabi pakai yang paling common ialah ada kain tutup badan, ada kain sebagai kain sarung. Sebagaimana pakaian orang pergi haji, pergi umrah kan. Itu kain itu. Itu keadaan yang biasa. Jadi apabila Nabi buka ridak, mana buka baju Nabi, orang kata terdedahlah badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaklah khatam nubuwah di belakang tu. Masuk Islam tu Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi bantu dia merdekakan diri dia dengan Nabi tanam, dipakat dengan sahabat Nabi untuk tanam 300 pokok tu selebihnya. Tu berkat dia. Sampai hari ini tuan-tuan rahmat Allah, ada kebun Salman. Doa kan saya tengah buat tu, saya ingat ni sebab kita tengok buku kan. Siap buku Troka Mekah, Troka Madinah. Antara tempat tuan-tuan kena pergi sampai ke Madinah ialah pergi jejak lokasi kebun Salman. InsyaAllah. Baik, kembali pada hadis kita ni. Allah panjangnya. Kata Barirah, saya membuat kontrak untuk merdekakan diri saya dengan tuan saya dengan bayaran 9 waqiyah. Setiap tahun 1 waqiyah. Waqiyah ataupun bahasa Arab uqiyah, ini satu orang kata measurement, satu ukuran pada zaman itu. Saya bayangkan dia sebagai orang kata satu set. Satu uqiyah dia mengandungi 40 keping dirham. 40 keping duit shilling dirham. Itu disebut satu uqiyah. Juga kalau disebut diperincikan satu uqiyah minaz zahab, satu uqiyah emas, maknanya itu ada 40 keping duit dinar, duit emas. Kalau disebut umum uqiyah, itu kita faham terus, itu ialah apa, perak ni.
Jadi nak sebut berapa harga dia. 9 uqiyah. 1 uqiyah 40 dirham. Nah, 9 uqiyah berapa puluh? 9 darab 40. 360. Betul lah? Betul tak? 360 dirham. Betul. 360 dirham. 360 keping dirham atau perak. Itu harga Barirah. Berapa pada kiraan hari ni? Ni panjang cerita lah. Satu keping dirham itu bersamaan dengan berapa gram perak? 4.25 disama dengan emas juga. 4.25 gram. Darab kan. 360 darab 4.25 gram. Lepas tu darab pula dengan harga harga perak hari ni berapa. Lepas ni seorang boleh bagi result berapa harga dia. Baik. Ala kulli hal kita tahu itu harga dia. 9 uqiyah. Jadi dia hamba, tapi hamba yang bergaji. Hari ini nak mirip dengan kita ada orang gaji, ada BBN. Dia hamba, bekerja gini-gini. Upah dia, kadar dia setahun tu dia dapat 40 keping dirham. Jadi 40 dirham tu dia kumpul, tapi dia kena bagi kat tuan dia. Tuan dia ni cukup setahun. Tahun depan ni, mana kata ni 9 tahun nak tunggu, nak langsai. Itu Barirah. Dan dia seorang, saya membayangkan daripada hadis ini, dia hamba, tapi dia ada orang yang ada wawasan, orang yang ada boleh merancang hidup. Ada orang dia tidak begitu, dia lantak lalu je lah kehidupan. Barirah tidak begitu. Dia satu tengok, dia mukatab. Hamba mukatab ini dia berbeza dengan hamba yang lain. Biasa tadi, hamba mukatab ni orang yang entah macam mana terkena dengan nasib dia, macam Salman tadi. Dia Allah Allah, saya tak tahu apa kes dia sebelum menjadi hamba ini. Tapi begitu, orang yang ada nilai, orang yang boleh bargain, boleh berunding dengan tuan dia. Untuk dia, kalau lah dia ni tidak ada nilai, tak ada apa semua gini, tak ada lah tuan dia nak berkira, nak berunding. Dia boleh berunding. Saya kerja ataupun jadi hamba sama ni saja bayar ni. Ini Barirah. Saya membayangkan dia seorang yang bijak. Dan apabila dia nak merdeka kan, dia cari pula orang yang tepat orang ni. Pergi jumpa Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah dalam ramai-ramai tokoh yang ada sahabat Nabi, ada isteri Nabi lain pun ada. Tapi dia pergi Sayyidatina Aisyah. Barangkali dah kita tahu Sayyidatina Aisyah masa tu isteri Nabi yang kalau orang cerita pun orang kata Nabi sayang lebih pada dia. Dia pergi situ. Ini sangat orang kata, saya membayangkan orang bijak lah berfikiran dia. Baik. Lalu dia pergi jumpa Sayyidatina Aisyah. Dia bercerita hal dia tadi. Maka maknanya dia minta Sayyidatina Aisyah boleh tak bantu dia. Bantu dia beli. Dan di sini dia bukannya nak merdeka. Dia nak bertukar tuan. Dia kalau Sayyidatina Aisyah boleh beli dia rela jadi hamba Sayyidatina Aisyah. InsyaAllah. Baik. Sebab bukan dia yang merdekakan diri dia. Dia bukan dia yang tebus diri dia. Orang lain belikan dia. Jadi dia jadi hamba pada Sayyidatina Aisyah. Tak apa disanggup itu. Maka Sayyidatina Aisyah berkata, jika tuanmu setuju, boleh aku bayar kepada mereka sekaligus aku merdekakan kamu. Boleh. Sayyidatina Aisyah pula, Masya Allah, dia nak beli, nak tolong. Dia bukan tolong ada kepentingan. Okay, tak apa, tambah hamba tak. Aku boleh tolong. Aku boleh merdekakan kau sekali. Cuma jadilah perwalianmu milikku. Al-wala atau hak wala tu jadi milikku. Itu benda yang kata it goes with that sign. Kata automatic tu. Hak wala, hak nanti sebut hak perwalian seorang tu bagi orang yang merdekakan dia lah. Baik. Maka Barirah pun pergi menemui tuannya, namun mereka menolak perkara tersebut. Sayyidatina Aisyah berkata, aku tawarkan begitu kepada mereka, namun mereka menolaknya kecuali jika perwalian tetap menjadi milik mereka. Baik, sebelum melangkah jauh, saya nak sebut juga secara mungkin orang tak perasan sudut Sayyidatina Aisyah ni kaya. Boleh nampak Sayyidatina Aisyah ni kaya. Tak tahu berapa lagi yang kena bayar. Tapi anda kata yang saya baru sebut, saya kena bayar 9 uqiyah. Mungkin itu tahun pertama lah katakan. 9 uqiyah. Apa dia 360 dirham duit. Dan Sayyidatina Aisyah boleh bayar. Masa Sayyidatina Aisyah ni kaya. Ada duit masa tu. Yang ni kita sebut sebelum pada ni, orang kata kehidupan Nabi tu dia ada pelbagai, ada masa senang, ada masa susah, ada masa kaya. Dan ini masa senang. Sayyidatina Aisyah ada duit.
Dan kita Nabi tak kacau pun benda ni. Dan dia pun tak sebut ni Aisyah Aisyah beli sendiri. Tak ada nak minta izin Nabi dulu. Dia urus sendiri kewangan. Beli benda yang ni. Itu tak pernah Nabi tegur. Pada hari ini dalam hal bersuami isteri pun begitu. Tidak menjadi syarat untuk isteri nak beli sesuatu duit dia lah, duit dia sendiri untuk minta izin suami dulu. Tak bersyarat. Tapi nak berbincang tu kenalah. Kadang tak ni, saya nasihat isteri nak beli barang, kita bukan ahlang, tapi mencari second opinion, mencari pendapat yang kedua. Kadang kita semangat nak beli, tengok ni adalah pernah kena scam. Wah, tu dah tak bincang kan. Tak ada. Itu saya ada tengah dengar lagi. Baik. Begitu. Kembali pada hadis kita, kata Aisyah nak sebut macam tu, tuan dia kata, okey, kami boleh nak merdeka tu, nak jual, awak beli tak kisah, tapi kami nak hak wala. Apa tu hak wala lagi? Kita baca hadis sampai habis hadis ya. Kemudian Rasulullah mendengar hal ini dan bertanyakan kepadaku. Rasulullah dapat tahu benda tu macam mana. Nabi tanya kepada Sayyidatina Aisyah, lalu aku beritahu dia. Selepas itu baginda bersabda, ambil je. Ni Nabi. Asal Sayyidatina Aisyah tak mengadu pun kepada Rasulullah. Nabi tahu daripada orang lain. Mendengar hal ini, dengar daripada orang lain. Nabi pergi tanya Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah beritahu, kalau macam tu, ambil dia. Orang beli dia dan merdekakannya. Nabi sokonglah rancangan Sayyidatina Aisyah ni. Kemudian sebutkan syarat itu kepada mereka kerana perwalian milik orang yang memerdekakannya. Beli, tak kisahlah dia nak kata, tapi sebut awak nak syarat macam mana pun, syarat tu tak terpakai. Sebab al-wala liman a'taq. Hak wali bagi orang yang merdekakannya. Keadaan ini membayangkan Rasulullah marah. Selepas itu Rasulullah berdiri di hadapan orang ramai bagi dia memuji Allah dan mengagungkannya, kemudian bersabda, mengapakah ada antara kamu yang mengenakan syarat-syarat yang tidak ada pada kitab Allah? Apa saja syarat yang tidak ada pada kitab Allah, maka syarat itu batal walaupun 100 syarat sekalipun. Ini ada perbincangan dari sudut muamalat, dari sudut hukum, macam mana kalau syarat itu pada asal dia memang tak sah dari sudut agama, maka dia tidak terpakai. Cuma dari segi undang-undang hari ini ada benda yang lain lah. Kalau ditandatangan oleh dua pihak dah bersetuju walaupun syarat itu buat sebelah, maka diterima. Ketetapan Allah lebih benar dan syarat Allah lebih kuat. Bagaimana ada antara kamu boleh berkata, bebaskan dia, wahai fulan, namun perwaliannya tetap milikku. Walhal sesungguhnya perwalian milik orang yang memerdeka, orang yang membebaskan. Riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari tak ada kitab membebaskan hamba dalam bab hamba mukatab minta bantuan dan meminta-minta kepada orang lain. Baik. Dan catatan saya disebut tu wala. Begini, hak wala. Apa maksud hak wala? Seorang hamba itu dia paling kurang ada dua kesan. Pertama, dari segi nama. Dari segi nama, kita hari ini bin lah kan. Nama kalau anak tu anak yang kita keturunan yang sah yang ni, berbinkan ayah kita lah. Hamba zaman itu dan kalau marilah zaman bila ada hamba, nama belakang tu dia bukan tak pada nama ayah dia, tapi kepada tuan dia. Contohnya Barirah Maula Aisyah. Tu Maula, tu dikesan wala itu. Maula Aisyah. Maula maksud di sini bekas hamba. Juga perkataan maula nanti maksud dia ada yang lain, iaitu bekas hamba, iaitu bekas hamba. Ada maksud yang lain juga. Sampai juga maula kita guna juga maksud tuan. Ni menarik bahasa Arab. Satu perkataan yang sama dia boleh membawa maksud, dia merangkumi dua maksud, dua perkataan yang berlawanan sekaligus mengikut pada konteks kan. Contoh kita dalam mengaji fiqh solat bab wanita haid kan, salasat quru, tempoh wanita, tempoh iddah wanita yang ni iaitu selama 3 kali quru. Quran sebut quru. Quru, perkataan quru itu dalam bahasa Arab boleh jadi dua. Satu haid, yang kedua suci daripada haid. Sebab tu berlaku perbincangan ulama on satu yang sebenar dia. Tak perkataan tu. Maula, ni belajar bahasa Arab juga sama. Satu dia bermaksud hamba, kedua dia bermaksud tuan. Itu maula juga. Ikut pada konteks. Sebab itu kita sebut Nabi kita maulana, tuan kami.
Tak sebut hamba kami. Allah maulana itu sebagai Tuhan kami, tuan kami. Maula juga perkataan dia, ya. Baik, ini itu satu dibinkan. Macam Zaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal maula Abi Bakr Siddiq. Dia bekas hamba kepada Abu Bakar Siddiq. Barirah maula Aisyah. Barirah bekas hamba Sayyidina Aisyah. Itu kesan pertama segi nama. Yang kedua ialah kesan warisan. Kalau kita orang merdeka, faraid kita, kalau harta kita meninggalkan harta, maka harta kita diberi kepada ahli waris, kan? Ahli waris, siapa dapat berapa persen, berapa peratus, kan? Ibu, ayah, anak, itu pembahagian orang merdeka. Hamba, kalau dia ni bekas hamba, dia dah merdeka macam Barirah, andai kata dia meninggal dulu dan dia ada harta dia tu milik siapa? Harta dia menjadi milik tuan dia, bekas tuan yang merdekakannya. Itu maksud al-wala. Al-wala'u liman a'taq. Jadi yang tu yang tuan dia asal dia duk nak tu. Tak apa, jual-jual dapat dah duit dia, tapi nanti walak juga kami nak juga nanti. Andai kau mati ke apa, kami menjadi ahli waris harta kau. Tak kenalah. Ini tidak adil, dari segi itu tidak adil. Dia sepatutnya jadi bagi orang yang merdekakannya lah, orang yang apa habis beli dia tu. Yang tu yang syarat yang batal yang Nabi bangkang, Nabi marah itu. Itu al-wala. Faham tak? Baik, habis hadis dia. Jelas cakap ni? Jelas insya-Allah Ustaz. Barirah ni perempuan lah Ustaz kan? Perempuan Allah. Ya, perempuan. Tak sebab bila saya rasa perempuan, saya yakin perempuan sebabnya dia duk direct dengan Sayyidatina Aisyah. Betul. Kan? Betul. Okey. Kalau ada soalan lain, kalau tak ada kita teruskan. Ada angkat tangan? Puan ada angkat tangan ni? Puan Syarifah. Angkat tangan ke tu? Tak faham. Dia angkat tangan kot tertekan atau nak tanya soalan, tak pasti. Okey, dipersilakan kalau ada soalan. Tak ada. Oh, jatuh tangan dah. Ustaz, satu Saya. lagi. Mira nak tanya sila Mira. Bagi yang senior. Oh sabar je lah. Ustaz, yang pasal harta ni kan, Sayyidatina Aisyah ni, saya betul tak yang saya faham macam ni? Maknanya isteri-isteri ni memanglah akan dapat nafkah daripada Rasulullah kan? Dan harta tu daripada yang sebahagiannya daripada harta rampasan perang juga ke Ustaz? Ya. Maknanya bila dah dapat hak milik masing-masing tu atas diorang lah nak buat apa kan? Betul. Maknanya Sayyidatina Aisyah nak tebus hamba ni semua atas harta yang dia ada sendiri je lah. Betul. Betul. Okay. Betul. Baik. So kita sebut sebelum pada ni, saya ulas sikit. Nabi SAW sebagai ketua negara, masa tu Nabi mengurus satu negara, perlukan kekuatan dana yang bukan sedikit. Walhal ketika itu Nabi full time mengurus. Jadi dari mana datang sumber pendapatan Nabi SAW? Itu tersebut dua sumber yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pertama ghanimah, kan? Ghanimah, iaitu harta perang. Apabila berlakunya peperangan, pertumpahan darah, menang, kita menguasai harta musuh, lalu ini panggil ghanimah. Dan Nabi dapat 20%, 20% sahaja daripada harta ghanimah. 80% lagi diberi kepada tentera yang terlibat, yang bawa unta, yang naik kuda, dia ada bahagian dia lebih sikit banding yang jalan kaki, yang sumbang banyak sikit dapat. Ini pembahagian mengikut kesesuaian pada ketika itu. Itu ghanimah, sumber pertama, 20% Nabi dapat. Sumber yang kedua dan ini lebih besar, iaitu fai', harta fai'. Wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wa li rasulihi. Iaitu harta fai' ini harta pihak lawan, pihak musuh yang dikuasai tanpa berlaku pertumpahan darah. Yang ni banyak Nabi dapat. Kadar dia berapa persen? 100%. 100% milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 atau 5 harta fai' yang Nabi dapat. Pertama, harta
Pertama, kedua, yang ketiga, ini harta Yahudi Madinah, Bani Qainuqa', Bani Quraidah, Bani Nadir, yang mereka diusir dari Madinah kerana perkhianatan mereka. Walhal masa itu hukuman yang paling patut ialah mereka semua dibunuh lah. Berkhianat negara, nak menjatuhkan negara, itu perkhianatan. Tapi mereka diusir dan harta mereka yang tinggal itu dirampas, disita oleh kerajaan. Hari ini pun ada kan, sita properties, jadi hak kerajaan. Hak kerajaan itu pada hari itu ialah merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-Fatih. Dan daripada harta inilah Nabi uruskan. Sebagaimana zakat, dia ada asnaf dia, ada 8 asnaf. Zakat Nabi kena uruskan, nak bagi kepada 8 golongan ini. Harta faid dan harta ghanimah, harta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia mesti diuruskan, diberi kepada 5 golongan. Dan 5 golongan itu salah satu ialah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud keluarga Nabi dia tidak boleh terima duit zakat. Dia tak boleh peruntukkan zakat kerajaan, tapi dia terima duit Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi pada isteri, Nabi beri kepada ahli keluarga Bani Hashim dan sebagainya. Dia peruntukkan dia. Kemudian Nabi beri pada orang lain lagi. Anak yatim termasuk dalam harta faid. Anak yatim dia bukan asnaf zakat. Sebab tu kenapa anak yatim tak ada asnaf zakat, dia kan susah apa ini. Tapi kalau dia anak yatim juga susah, beri kepada dia atas dasar dia tu orang susah miskin, tak masalah. Tapi dalam pengurusan kewangan zaman Nabi, iaitu Islam, anak yatim adalah asnaf tersendiri bagi harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini harta Nabi maksud dia harta kerajaan tu, iaitu kerajaan dapat sendiri duit tu. Ini perbincangan konsep disebut. Sebab kita kadang kita belajar sirah, kita tidak connect, tak hubung jalin dengan sistem pengurusan negara. Harta Nabi itulah pada hari ini kerajaan, sebuah kerajaan yang dia dapat dengan hasil dengan usaha kerajaan sendiri. Zakat ialah ataupun teks cukai pada hari ini itu harta duit bukan sumbangan, tapi dapatnya daripada harta rakyat. Maknanya dia dari rakyat untuk rakyat. Begitu. Harta kerajaan pula, ya, Nabi juga ada senada orang miskin, tapi anak yatim secara khusus menjadi harta dibantu dengan duit kerajaan. Jadi benda besar hari ini benda tu tidak apply. Tidak dipahami masa ni. Baik, itu cerita dia. Nabi ada tu 3. Kemudian Khaybar, Nabi kuasai Khaybar, banyak lagi harta faid Nabi dapat. Kemudian ada Fadak, satu lagi orang yang Yahudi di Fadak, juga di Ummul Qura, saya tak ingat, juga Yahudi di Ummul Qura. Itu semua harta Fadak, harta faid Nabi dengan itu Nabi uruskan. Dan isteri Nabi dapat banyak gelung, orang kata banyak ekar tanah di Khaybar Nabi peruntukkan. Nak kata ada masa Nabi kaya, sisi Nabi juga kaya. Sebagaimana ini yang kita belajar tadi, Puan tanya tadi, pengurusan. Nabi tak kacau cara urus duit isteri Nabi. Baik, ada soalan lain, Puan? Ustaz, berkenaan walak tu, walak tu maksudnya kesetiaan lah Ustaz kan? Bahasa dari sudut bahasanya, betul. Al-wala' dari segi sudut bahasa gitu. Kalau ikut macam dia kira macam taat lah, tapi taat dia kira macam ni Ustaz. Taat dengan walak tu boleh analogikan seperti macam iman dan Islam, macam tu Ustaz. Itu maksud walak dari segi umum lah. Al-wala' wal-bara' itu perbincangan lain. Al-wala' wal-bara', kesetiaan kita, keteguhan kita itu kepada Islam, kepada negara Islam. Itu walak maksud itu. Yang kita bincang sekarang ni al-wala' dari sudut hukum hakam hamba. Hamba. Okey. Dia ada kes yang berlainan. Walaupun perkataan tu sama. Satu lagi pasal maula tu Ustaz kan. Perkataan maula tu dalam masyarakat dia macam Ustaz cakap tadi lah, pemimpin ataupun tuan pun boleh guna sebagai hamba juga Ustaz kan. Betul. Kalau macam maulana Ustaz, biasanya kita guna perkataan tu untuk ulama besar contohnya Ustaz kan. Tapi perkataan maula ataupun maulana tu boleh ke kita guna sekarang ni? Sebab itu perkataan tu sesuai untuk dulu ke? Macam mana Ustaz? Macam mana cakap sebab ada satu hadis sahih, Janganlah seorang hamba berkata kepada tuannya maula, sebab maula kita adalah Allah. Kita ada hamba. Macam tu. Macam mana Ustaz?
Pertama saya kena cek hadis tu dulu. Larangan Nabi tu apa maksud sebenar Nabi, dan ada konteks situasi. Saya tak boleh jawab yang tu. Hadis tu larangan Nabi tu. Dia larangan tu bersebab ke tidak? Betul. Saya tak boleh jawab. Yang kedua, penggunaan maulana pada hari ini. Pertama, perkataan maulana. Itu dua perkataan tu. Maula campur na, bahasa Arab dia. Kita jadikan satu terus kan, maulana. Maksudnya maulana, maula tuan, na kami. Maulana, tuan kami, tuan kami. Hari ini perkataan ini menjadi satu, orang kata, istilah yang khusus digunakan oleh saudara kita di sebelah India, sebelah Bangladesh. Mereka kalau panggil ulama mereka sebut Maulana. Maulana, orang tabligh pun ada. Maulana Zakaria Kandahlawi, orang mengaji hadis di ni pun sebut Maulana sini ni. Maulana kat situ pastilah tuan guru. Pada hari ini kita, kalau kita lah orang Melayu, kita tak guna perkataan Maulana tu. Kita guna perkataan tuan guru kan. Spesifik. Bahkan kita guna, kalau biasa tuan guru kita panggil ustaz. Ustaz dari segi sudut bahasa sebenarnya level tertinggi dalam bidang akademik. Ustaz maksud dia profesor. Kalau Arab sebut al-ustaz tu maksud dia profesor. Ni profesor akademik lah, betul-betul profesor you. Kalau biasa dia sebut syekh, tuan guru sekian-sekian. Tapi al-ustaz, doktor, profesor, doktor sekian-sekian. Itu ada sahabat datang Malaysia, itu ramai profesor dekat Malaysia ni. Sebab itu panggil ustaz. Padahal ustaz itu tu muallim, guru biasa je. Tapi semua kita panggil ustaz. Tingginya penghormatan kita kepada orang kata guru kan. Panggil ustaz, panggil profesor. Itu lain tempat, lain budaya, lain bahasa dia. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada, maksud nak sebut tidak ada halangan penggunaan itu. Wallahu a'lam. Hadis Nabi tadi saya tak boleh jawab. Jelas? Terima kasih Ustaz. Bukan hadis Nabi, riwayat Muslim Ustaz. Riwayat Muslim. Saya kena cek balik nanti. Baik, kalau tidak ada apa, saya nak pergi kepada hadis yang ketiga, 9-10 dari kita. Kita sebut tadi berlaku 3 sunnah kepada diri Sayyidina Barirah. Kita dah tahu tadi tentang makanan, hadiah sedekah tu satu. Yang ketiga. Kemudian kita tahu tentang apa maksud al-wala. Nabi sebut al-wala liman a'taq, hak perwalian itu milik orang yang merdekakannya. Kita tahu dah apa maksud dia tadi, iaitu harta dia kalau dia meninggal dia menjadi ahli waris. Tuan dia menjadi ahli waris kepada bekas hamba dia. Itu yang kedua. Yang kita nak pergi sekarang ni ialah pada Sayyidina Aisyah sebut ataqat fa khuyyirat. Dia dimerdekakan lalu dia diberi pilihan. Yang ni yang menarik tuan. Untuk itu kita kena pindah buku. Kita pindah buku Asam Garam 3. Siapa yang ada buku Asam Garam? Saya tak ingat nak bagi tahu awal. Buku Asam Garam 3. Tak mungkin ada Puan Zarina tu ada buku dia, alhamdulillah. Baik, siapa dia ada buku, kita terus ke bahagian belakang dah. Muka surat 394. Muka surat 394. Menarik sangat kisah ni. Ustaz, sebelum Ustaz pergi ke buku 3 ni kan, pada tadi yang kita baca mula-mula tadi tu, belah belakang dia tu Ustaz, ada catatan. Barirah ialah maula bekas hamba Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin, menebusnya daripada tuan asal kemudian memerdekakannya. Semenjak itu Barirah menjadi khadam Ummul Mukminin. Betul. Jadi khadam kepada Sayyidatina Aisyah atau kepada semua Ummul Mukminin? Tak, kepada Sayyidatina Aisyah. Dia masing-masing. Faham? Terima kasih Ustaz. Bukan, dia semua ada masing-masing. Dia serve Sayyidatina Aisyah saja. Isi lain ada hamba dia yang lain. Hamba atau khadam yang lain. Sebab khadam bukannya bermaksud hamba. Ya. Khadam ialah orang merdeka yang khidmat. Kalau kita orang gaji ke, orang ini Barirah dia tak ada pergi ke mana, dia dah merdeka dah tu. Kalau dia boleh, dia nak bawa diri sendirilah. Dia boleh bawa hidup sendiri. Tapi sebenarnya memang dia nak duduk dengan Sayyidatina Aisyah, nak duduk dalam suasana dalam rumah Nabi. Ni cerita dia orang bijak ni. Dia cari, dia placing diri dia tu. Allah, insya-Allah. Ni Barirah. Baik. Hadis yang kita baca ni, muka surat 394, buku Asam Garam 3, meriahnya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengenalan, buku ini menghimpunkan
hadis-hadis Nabi dengan ahli keluarga Nabi yang besar selain daripada isteri. Yang kita akan baca ni duduk dalam bab 13 berkaitan dengan hamba dan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni bab terakhir kita bawa dia hadis-hadis Nabi dengan khadam dan hamba ni, saya duk bayangkan boleh buat jadi buku tebal tersendiri sebab sangat banyak interaksi Nabi dengan golongan ini. Tapi kita masuk sebagai pengenalan sikit-sikit saja. Antaranya kebetulan alhamdulillah masukkan kisah ni, bolehlah kait dengan apa hadis yang kita baca tadi. Yang muka surat 394. Asam garam ke-213. Nabi kasihankan suami Barirah. Sedih kisah. Ani Ibn Abbas qal, hadis ni riwayat Ibn Abbas, dia berkata, lamma khuyrat Barirah ra'aitu zawjaha yatba'uha fi sikakil Madinah. Setelah Barirah diberi pilihan. Maksudnya begini, Barirah asalnya kita sebut tadi, dia masa dia jadi hamba, dia isteri kepada seseorang yang juga hamba, suami dia ni. Nah, kemudian dia merdeka. Tadi dia dapat kemerdekaan. Sayyidina Aisyah beli dia sajalah, tak beli suami dia. Dia seorang pun dah 9 uqiyah kan. Suami dia tak tahu adakah suami dia ni status dia hamba mukatab ataupun tidak, wallahu a'lam. Jadi dia merdeka. Apabila dia merdeka, status dia sudah berubah. Kan sebelum ni suami isteri hamba, dua-dua hamba. Sekarang ni suami masih lagi hamba, isteri sudah jadi harrah, sudah jadi orang merdeka. Baik. Apa kesan perkahwinan itu? Ni ulama daripada hal ini bincang dari sudut hukum kufu. Boleh ke tidak seorang kes begitu, wanita merdeka nikah dengan hamba, lagi hamba. Ini perbincangan. Kita mazhab Syafi'i tak boleh lah, dan mazhab-mazhab lain tu tidak boleh. Ada mazhab yang membolehkan sebab tidak kufu, dan perkahwinan itu sendiri dikira batal menurut kita mazhab Syafi'i. Tak sah perkahwinan itu. Bagi kes Barirah disebut ni dalam keadaan asal dua hamba, lalu seorang isteri merdeka. Perkahwinan tu macam mana? Mereka diberi pilihan, khuyrat. Nabi bagi pilihan. Macam mana Barirah? Awak nak teruskan perkahwinan ni, nak terus menjadi isteri kepada suami awak yang merupakan hamba, ataupun fasakh, perkahwinan itu dibubarkan. Apa yang dipilih oleh Barirah, dia fasakh, dia kata bubar perkahwinan tu. Dia tidak perlu suami dia ceraikan, tak. Ni bubar melalui hakim, melalui kerajaan, bubar, jatuh keputusan, maka hukuman atau perkahwinan itu sudah terbubar. Jadi atau tercerailah secara otomatiknya Barirah itu. Suami dia kekal hamba. Baik. Itu maksud dia khuyrat. Apa yang berlaku, kata Ibn Abbas, masa tu dia kanak-kanak lagi, Ibn Abbas kita tahu, sepupu muda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ra'aitu zawjaha yatba'uha fi sakakil Madinah. Aku duk perhati, duk tengok suami dia ni, duk ikut dia, duk follow dia. Pada hari ni stalker, duk ikut dia. Di lorong-lorong Madinah, wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi, dengan air matanya bercucuran sampai ke janggut. Sedih dia baca. Siannya, insya-Allah. Sian. Duk minta, duk begging nak ke isteri dia lagi. Nangis dia sambil. Mana orang ni, kita tak malu ni public ni dia buat duduk ni. Sebab di lorong-lorong Madinah, kawasan terbuka dah ni. Budak pun duk tengok. Ibn Abbas pun duk tengok. Allah, orang tua ni duk menangis depan orang ramai, tak malu. Tapi kita jangan perlekehkan kuasa cinta kan. So, rindu isteri sis, masya-Allah. Tapi isteri tu tak ada perasaan macam mana. Dia depan diri dia je, sabarlah. Ya, kita tak boleh nak kata lebih lah. Kita tengok apa sini. Tapi yang tu kita tahu, menangis dia, bercucuran air mata sampai ke basah janggut ni, kira nangis sangat betul lah ni. Baik. Fakullimal Abbas liyukallima fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keadaan ni menjadi perhatian lah, kita menjadi perhatian masyarakat ini. Abbas, pak saudara Nabi, dia pun sampai terkesan tengok Allah sia sangat mamat ni. Dia jumpa dengan Nabi, bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain suruh bantulah mamat ni. Dia hamba, tapi nampak bagaimana masyarakat hidup
setiap keadaan apa yang berlaku kepada walaupun hamba kepada orang ni, kita tidak lepas pandang lah. Jadi Abbas sebagai ialah orang berdekar, dia ketua yang dihormati, tengok hamba walaupun hamba gini kesian, minta tolong Nabi buatlah sesuatu kawan ni. Lalu itu yang Nabi lakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Barirah. Nabi pun jumpa Barirah. Itu Barirah dia dulu Ummah Sayyidatina Aisyah. Nabi kata kat dia, innahu zawjuk. Dia kan dulu suami awak. Asalnya Nabi dah bagi pilihan. Mak dia dah bubar dah perkahwinan itu. Dengar tak? This video is paused due to problem. Dengar tak saya punya suara? Dengar Ustaz jelas, tak ada sangkut. Ya, Ustaz. Baik, saya dapat notis apa video saya pause. Baik, saya tak nak cerita-cerita semangat orang tak dengar. Baik. Nabi kata kepada Barirah, sama juga, this video is paused due to problem with your network. Saya teruskan. Rasa tak ada sangkut paut dengan mic tu Ustaz. Baik, saya teruskan. 2-3 kali tu muncul. Nabi berundinglah dengan Barirah. Nabi kata, innahu zawjuk. Dia tu suami awak dulu. Walau dia dah bercerai dah. Nabi dah bagi pilihan. Nabi sebelum Nabi tak ni pun. Ya. Innahu zawjuk. Dia kan suami awak dulu. Awak dah, orang kata dah merasa hidup bersama ini. Qalat. Barirah pun respon. Jawab kat Nabi. Ta'muruni bihi ya Rasulullah. Ni arahan ke Rasulullah? Ini adakah Tuan arahkan saya untuk jadi isteri dia semula? Barulah tanya. Dalam riwayat lain pun ada seumpama dengan itulah, ada dialog yang lebih detail. Saya tak muatkan kat sini. Adakah ini arahan Rasulullah? Baik. Nabi kata, innama ana syafi'. Tak, itu jawab bukan. Tak, saya hanya syafi' perantara. Syafa'ah akhirat nanti kan kita semua mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat kat sini maksudnya pengantara. Syafi' orang yang istilah kita moden ini kabel kan. Kita tolong ni kabel. Nabi kata ana syafi', aku tolong je. Tolong nampak sial sangat suami kau ni gini. Baru. Dalam hadis yang lain lalu kita baca hadis ini. Qala fa khayyaraha, maka Barirah memilih diri dia. Dia tak nak. Dan Nabi tak arah. Dalam hadis lain memang sebutlah, kalau macam tu Rasulullah, saya tak nak. Saya tak nak ni. Tak nak jadi isteri. Dia sebut syarat, ana la uhibbuhu. Saya tak sayang kat dia. Saya tak ada perasaan kat dia. Dan ni saya baca tadi sekejap hadis tu. Menjadi orang kata diambil kira hadis ini dalam pengurusan, orang kata pengurusan fiqh, pengurusan percakaran antara suami isteri. Nanti kita bincang, itu baca hadis itu. Fakhtarat nafsaha, dipilih diri dia juga, mana tak nak lah. Nabi minta dia tak nak juga. Wa kana 'abdan li ali al-Mughirah yuqalu lahu Mughith. Suami dia ni dia hamba kepada keluarga Mughirah, nama dia Mughith. Nama kawan tu suami dia Mughith. Hadis riwayat Ahmad. Baik, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian, hadis ini secara tidak langsung dengan merujuk kepada hadis lain yang lebih detail, memberi asas ataupun landasan untuk dipertimbangkan dalam soal perceraian ataupun berlaku pergeseran suami isteri. Andai si pihak isteri dia tidak nak meneruskan perkahwinan atas sebab bukan sebab kita kata sebab kezaliman, penganiayaan pun, tapi atas sebab dia tak ada perasaan. Ini dalam agama diterima. Zaman Nabi berlaku beberapa situasi itu. Yang ni Barirah, ada situasi lain dengan isteri Thabit bin Qais. Dia kahwin, dia tak ada perasaan. Sebab tak ada perasaan tu ada macam-macam lah keadaan. Macam Barirah ini, wallahualam, saya dia buat orang kata buat bukan tilikan, tapi dia renung kenapa begini. Tadi boleh jadi situasi dia masa dia jadi hamba itu dalam keadaan terpaksa. Barirah pun tadi dia jadi hamba mukatab. Dia nasib malang dia yang berlaku, dia jadi ni. Lalu dalam keadaan jadi hamba itu adalah suami dia ni yang dia suami dia. Dia nikahlah dia dalam keadaan situ terpaksa.
ada suami boleh ni. Tapi perasaan tu tak ada. Dia orang bijak, mungkin suami tu orang level tak berapa bijak, tak apa nak masuk lah. Lalu ada peluang untuk orang kata bubar ni, maka dia ni. Dan Nabi tidak, Nabi tidak komen, tidak ni, tak kata awak ni tak patut ni, bersabarlah dengan ni. Tidak begitu. Perkahwinan ini hak dua-dua pihak secara tak sama. Sebab itu kita tengok kalau dalam perkahwinan, dalam ni, kalau pihak isteri, apa lagi dalam kes penganiayaan, kezaliman dia, apabila orang bersabarlah dengan ni, ini bukan tak kena dengan syariat yang sebenarnya. Tengok yang lebih penting ialah keadaan si pihak yang itu tu, isteri tu macam mana. Dah kawan dia dizalimi oleh gini, dia nak minta cerai, bantulah dia untuk itu. Dia selamatkan diri dia. Dia bukan matlamat perkahwinan tu sekadar jadi isteri, jadi suami. Iaitu kebahagiaan. Kalau tidak ada kebahagiaan, tidak jumpa itu, tidak, orang kata orang tu buat apa berterusan. Wallahualam, saya nak berhenti setakat itu sahaja. Habis ke hadisnya? Ya, saya. Suami Barirah ni status budak, Ustaz? Hamba. Bukan, dia masih budak masa tu. Ya ke? Maksud dia, tu saya tanya Ustaz, dia macam budak ke? Apa? Barirah ni umur dia berapa, Ustaz? Menarik soalan tu. Saya tak boleh jawab. Saya cuba, itu sebuah awal-awal tu, cuba dapatkan, nak dapat range tu, tak boleh jawab umur dia tu berapa. Semua dia lebih berusia daripada Sayyidatina Aisyah, itu sudah pasti. Sebab ada hadis, nanti kita jumpa hadis dalam buku yang pertama nanti, Nabi, dia ni Nabi runding, Nabi tanya dia pada situasi kes peristiwa Sayyidatina Aisyah dituduh curang. Dituduh curang, Nabi pun tak tahu betul ke tidak isteri dia buat gini. Nabi tanya Barirah, orang paling rapat dengan dia. Dan dia memberi gambaran, Barirah dia lebih berusia daripada Sayyidatina Aisyah, dan dia bahasakan Sayyidatina Aisyah tu juga dalam bahasa budak dia dengan Sayyidatina Aisyah ni. Budak tu aku, dia kata walaupun puan dia. Jadi itu memberi bayang dia lebih berusia daripada Sayyidatina Aisyah. Usia berapa, lingkungan dia, wallahualam saya tak boleh nak ni. Adapun suami dia, saya tak boleh kata dia budak. Dalam hadis kita sebut tadi, menangis sampai basah janggut dia. Kalau budak ataupun remaja, tak ada janggut lebat tau. Ni maknanya dia orang dewasa lah juga. Allah. Raja ke Ustaz, tapi nama murid kan? Ya, Ustaz, nama murid. Boleh bercerai macam tu Ustaz, hamba ni. Maknanya dia boleh lepaskan diri dia saja, lepas tu consider bercerai dah ke macam mana? Fasakh. Ini fasakh, bubar secara fasakh. Fasakh. Fasakh ialah pembubaran perkahwinan dengan kuasa hakim, kan? Kuasa ni, atau pihak berkuasa, tanpa suami melafazkan cerai, kan? Kita ada berapa? Talaq, khulu', fasakh, kan? Talaq, kita ulang kaji fiqh munakahat lah. Ini fasakh. Dia bubar secara automatik. Contoh, suami isteri tengok adik beradik sesuai rupanya. Sabit kes confirm, fasakh, terbubar perkahwinan tu tanpa suami kata aku ceraikan ke, tak adalah, dia fasakh automatik itu. Pada ini direkodkanlah benda tu. Semua sebut sama tadi, kes dia fasakh automatik terbubar. Tapi kes tadi dia diberi pilihan lagi lah, kalau teruskan boleh. Sebab itu mazhab kita Syafi'i daripada hadis ni mengeluarkan hukum bahawa secara asal dia tak boleh wanita merdeka nikah dengan hamba lelaki. Tak boleh. Sebab dia. Wallahu a'lam. Habis hadis perbincangan kita. Kalau ada soalan kita buka, saya serah kepada siapa? Puan Irma, pengurusi. Allah Akbar. Maaf Ustaz. Kita nak buka soalan ataupun perbincangan lagi, ataupun Ustaz nak tutup ya? Tak ada ni boiling question ke, ada nak tambah nak ni, kita bagi masa insya-Allah. Ya? Okey, baik Ustaz. Jadi jemaah, kalau ada sebarang pertanyaan atau perbincangan daripada hadis-hadis yang telah Ustaz bacakan dalam kita punya perbincangan hari ini, silakan dialu-alukan untuk berbincang dan bertanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Okey, saya Rusia. Ya Puan. Puan. Ya Puan. Ada ikut daurah itu Ikut. okey. Ya Puan.
Nak tanya, biasanya apa cerita pasal harta rampasan perang tu, maksudnya harta tu unta dan peralatan perang ke ataupun ada harta-harta lain dibawa bersama masa perang? Ada antara hamba, harta perang ni tak semestinya itu saja. Pihak musuh yang ditawan itu menjadi harta. Oh, I see. Contoh Sayyidah Safiyah kan, dia asal dia orang Madinah, asal duduk Madinah, lalu berkumpul di Khaybar. Ayah dia rancang nak serang Madinah kan. Tu yang Nabi pergi dulu, berlaku pengepungan kota Khaybar itu, lalu kalah mereka perang. Apa kesan dia? Suami ni, lelaki, ayah dia, suami dia semua dihukum bunuh. Kaum lelaki Yahudi semua dihukum bunuh. Wanita, isteri, anak tu jadi apa? Mereka jadi tawanan perang. Itu jadi harta perang. Lalu dibahagi-bahagikanlah kepada ni. Dan Safiyah Nabi ambil. Bukan Nabi nak kat dia, tapi ada sahabat Nabi, bukan kita berebut lah, tak puas hati lah. Nabi tak kisah pun. Hamba tu Safiyah kata apa. Tapi apabila dibahagi-bahagi tu, Safiyah ni cantik. Dan saya ingat antara isteri Nabi yang menonjol cantik dia Safiyah. Dan ada seorang sahabat Nabi tu, dia tak dapat kat dia. Dia pun jumpa Rasulullah. Ni Safiyah ni anak ni dapat kat orang tu. Rasa tuan lebih layak ni. Nabi pun ambil. Kita tahu sini saya sebut bukannya Nabi ambil sebab oh cantik, tak. Tadi dia ada background dia, ada orang tak puas hati. Ada orang tak, Nabi ambil. Itu jadi hamba dia. Kemudian dalam perjalanan balik ke Madinah, Nabi nikah dengan dia. Jadi isteri Nabi. Jadi nak sebut tadi, manusia hamba tu juga termasuk dalam harta perang. Nabi pernah satu masa ada 100 lebih hamba. 100 lebih hamba ni, dan akhir hayat Nabi tak ada seorang pun tinggal. Maknanya bukan Nabi pegang aku ada 100 hamba, tak. Itu digunakan untuk pengurusan baik orang, Nabi beri kepada orang yang memerlukan. Tapi menarik dia, dalam buku kita yang ketiga, Sayyidah Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada hamba yang ramai masa tu. Dia minta seorang Nabi tak bagi. Insya-Allah. Nabi tak bagi. Ini cara didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saya nak respon yang itu saja. Ada soalan lain? Ada nak tambah lain apa, bukan moral, tadabbur yang boleh dapat. Hari ni kita tak banyak sembang pasal rumah tangga kan. Tapi saya rasa penting sebab dia yang kita bincang ni dia melibatkan kefahaman keseluruhan Islam kita zaman Nabi tu macam mana yang ramai orang tak tahu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bila Ustaz cakap apa, Nabi kan ramai, bukanlah kata hamba, tapi bila anak dia minta seorang, Nabi tak bagi kan. Sebab tu yang Nabi cakap apa, kalau penat baca yang Subhanallah kan, zikir tu ya. So rentekan daripada peristiwa anak Nabi lah ya? Betul. Oh, okey. Kasih. Baik, anak Nabi tu Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Sedih kisah dia. Dia bukan dia saja dia nak minta. Ni ada dalam buku kita yang ketiga. Nanti cuba dapatkan buku kita yang ketiga dalam bab tentang anak-anak Nabi, Sayyidatina Fatimah. Dia nak minta dengan Nabi pun segan-segan. Dia tahu Nabi didik dia, masya-Allah, sederhana, walaupun Nabi kaya kita sebut tu. Sederhana. Dia nak minta Nabi pun segan-segan sampai terpaksa pergilah juga. Masa tu dia kata, suami lah, dia kata Sayyidina Ali kata, dia angkat sendiri, dia angkut sendiri kain ni, air dari telaga sampai berbirat belakang dia, tangan dia jadi kasar sebab duduk kerja rumah, urus. Dan anak dia pula lahir seorang setahun. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husin, Muhassan, ada ni lahir seorang setahun. Memang penat. Sayyidina Ali pula ya, suami masa tu orang kata orang lelaki, dia taklah banyak kerja ni sangat. Itu keadaannya. Itu pun Nabi, insya-Allah Nabi agak tegas dalam hal inilah. InsyaAllah. Sayyidatina Fatimah. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi, ini saya tadi terlepas maksud wakiyah tu. Wakiyah tu satu uncang berisi 40 keping emas ke ataupun perak? Dia mana-mana. Oh. Ya, satu uncang ataupun bekas yang spesifik. Uncang pula. Uncang. Tapi apa disebut uqiyah, sekadar sebut satu uqiyah
tak disebut belakang dia uqiyah minaz zahab, satu uqiyah emas, maka sekadar disebut uqiyah, faham terus dah dia satu uncang dirham perak. Oh, ada beza ukiyah dengan wakiyah ke? Tak, itu dia panggil Wakiyah. apa plural and singular. Okey. Uh, Cuma nak tanya kenapa, apa specialnya Barirah ni sampai 9 uncang untuk memerdekakan dia? itu saya tak tahu. Dan itu harga diri dia lah. Harga diri dia dengan tuan dia ni. Mahal tak mahal, nak lepas ke tu tinggi lah. Kan? Itu isyarat-isyarat tu yang kita membayangkan, saya membayangkan Barirah ni somebody lah, orang yang ada nilai kan. Tuan dia pun nak lepaskan dia bukan mudah-mudah lah. 9 tahun, 9 tahun ni kau kena ni. Bukan senang. Apa dia muslimah saya tak boleh jawab. Tapi rasanya dia special lah kot kan, insyaAllah. Dia special. Ada orang begitulah dalam kehidupan ni, kita tengok dia orang special tapi nasib dia tak tahu jadi hamba dia. Macam hari ni lah kita jangan lekehkan orang. Hari ni kalau tengok apa orang yang apa pump attendance kan, ni nampak orang dari Bangladesh apa, saya suka bertanya ni. Jangan terkejut kalau kata dia orang ada master, degree tu biasa. Cuma tak ada kerja tempat dia orang datang sini. Ada degree, ada master lagi. Betul Ustaz, kadang mekanik kan kotor-kotor pakaian, tapi kalau tak ada mekanik siapa nak baiki kita punya kereta, kita punya motor. Nampak macam Betul. Yang cover. Jangan kita lekeh. Ada mekanik, ada yang ni. Dia ialah nampak kerja tu gitu. Tapi kalau kita sembang dengan dia ni dia bukan nasib dia datang dari keluarga susah, tak ada sama belajar, tapi dia kalau ada potensi macam orang lain dia boleh mengaji lagi tinggi. Itu kalau kita orang mekanik yang bijak. Antara dalam keluarga saya ada seorang begitu juga, buka workshop sendiri, ramai pok muda, orang sangat bijak zaman dia, tapi kita orang susah masuklah aliran teknikal ni. Tapi ni kalau hari ni mungkin belajar jadi orang kata engineer mana-mana dah. Itu begitulah. Kita hargai nikmat peluang yang Allah beri pada kita dan kita jangan pelekeh orang lain yang tidak Allah beri peluang sama macam kita. Baik, ada soalan? Ada tambahan? Ada pengajaran lain? Baik, jemaah ada lagi tak yang nak bertanya ataupun berkongsi? Dapat sesuatu insya-Allah ya hari ini. Doakan saya. Alhamdulillah. Doakan saya tengah buat buku lagi, tengah bahasa apa tak tahu, sempat tak sempat ni usahakan. InsyaAllah doakan sama-sama. Ustaz boleh berjaya menyiapkan buku-buku tu semua. Amin. Ustaz, saya nak tanya lain sikit boleh? Hari tanya ni boleh, hari jawapan. Tak, hari ni hari lahir saya yang ke-67. Doakan untuk saya, Ustaz. Amin. Panjang umur, Allah bagi kehidupan yang terbaik insya-Allah. Sempat Ramadan untuk kali ni, amin. Buat yang terbaik. Amin. Ya, Ibu. Terima kasih, Ustaz. Oh, itu ya. Okey. Baik. Ya, jemaah sekalian, doakan yang terbaik untuk ibu kita. InsyaAllah paling dekat kita letak azam doa nak bertemu Ramadan. Nak bertemu Ramadan akan datang insya-Allah. Tak ada kot, boleh. Saya pun rasa mungkin dah tak ada yang nak berkongsi lagi. Boleh kita tutup Ustaz? Baik. Baik ya, kita tutup ya. Alhamdulillah hari ini kita tadabbur hadis yang banyak menceritakan tentang Barirah, iaitu seorang hamba yang sangat bernilai di mata bernilai lah pada zaman Rasulullah SAW, sehingga kisahnya tu ada dalam hadis. Sedangkan kita ni yang mungkin kita merasakan kita ni sangat-sangat bagus ataupun kita bukanlah
seorang hamba, tapi kita tak ada pun tertulis di dalam mana-mana hadis ataupun Allah. dia seorang hamba, tapi dia diceritakan. Maknanya ada sesuatu yang perlu kita tahu tentang dia, dan pastilah dia ada kelebihannya tu kan, untuk jadi pedoman kepada kita. Alhamdulillah, memang sungguhnya memang sesi-sesi tadabbur atau tentang kisah-kisah Rasulullah semua ni memang sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita seorang hamba, untuk kita lebih memperkemaskan kita punya kehambaan tu dan menjadi hamba yang baik, insya-Allah. Jadi Ustaz, disebabkan hari ni dah tak ada lagi yang nak berbincang, jadi saya tutuplah ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Dirawat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahta untuk perkongsian dan penceritaan yang sangat menarik. Semoga kita dapat istifadah dalam kehidupan seharian kita, dan saya mohon agar kita dapat beroleh. Jazakumullah khairan buat garisan ini. Dan hadirin serta penginfak istiqamah pilihan Allah yang mengimarahkan halaqah ilmu pada pagi ini. Semoga kita semua dipilih Allah untuk bertemu lagi di dalam kuliah akhir bersama Al-Fadhil Ustazah Nuriyah binti Kasmuri di kuliah berkitab Fiqh Mazhab Syafi'i pukul 5.10 petang nanti, insya-Allah. Saya Adik Irma binti Sukir tugas mewakili pihak Pengurusan Gemma Nur Iman memohon maaf atas hilaf dan kelemahan dari pihak kami, dan bagi menangguhkan majlis yang penuh barakah ini, saya ingin memohon Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis dengan bacaan tasbih, kafarah dan suratul. Saya akhiri dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Ustaz. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.